Engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis. Karena kemurahanmu, karena kasih sayangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah kita boleh menyambung ulasan tasawuf Islam yang boleh menjadi suatu pegangan yang tidak dipanggil tasawuf, gambaran melainkan kepahaman yang telah terpahat dalam hati, dalam ingatan, sampai dia menimbulkan tasawuf ataupun gambaran yang benar bagi sesuatu perkara. So, kita banyak berbincang dahulu tentang tasawuf Islam keseluruhannya, yang pusat tasawuf ini mestilah bertolak daripada akidah, keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa, keyakinan kepada hari akhirat. Sebab itu maka masalah hari akhirat Allah letakkan daripada permulaan surah Al-Baqarah, wa bil akhirati hum yuqinun. Dan dengan hari akhirat mereka benar-benar yakin. Yuqinun, mereka benar-benar yakin. Yakin melahirkan tasawuf. Tasawuf dalam arti kata yang dijadikan kaedah sebagai al-hukmu ala syai'in far'u tasawwurih. Al-hukmu ala syai'in, hukum yang akan kamu jatuhkan kepada sesuatu perkara. Far'u tasawwurih mesti cabang daripada tasawur yang benar. Kita nak yakin kepada hari akhirat, mesti bertolak daripada para mutasawwuri, bertolak daripada tasawur yang benar. Sebab itu kita bincang selama ini, tasawur ini tidak boleh diambil daripada fikiran, tidak boleh daripada hadis yang dhaif, mesti daripada Quran sendiri dan hadis yang sahih. Boleh melahirkan tasawur yang betul tentang hari kiamat, hari akhirat. Itulah yang terpahat, yang lekat dalam kepala kita dan para sahabat dahulu, yang mereka amat takut, amat bersedia untuk menghadapi hari akhirat. Telah banyak kita bincang pasal tasawur, gambaran kita tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Yang masih berbaki, apakah tangkapan kita, tasawur kita tentang diri kita sendiri, di mana kita pada hari kiamat, dan apakah gambaran Al-Quranul Karim bagi seorang insan Muslim nak menggambarkan, nak meletakkan dia bangun macam mana dan apa dia nak buat, nasib dia di mana, siapa nak tolong dia, siapa tak boleh tolong dia. Ini perlu kepada tasawuf, gambaran yang benar daripada Quran, nak tahu kita di mana. Mungkin ini boleh membantu kita memperbaiki diri dalam masa yang boleh kita perbaiki, yang belum terlambat. Kalau dah terlambat, sudah tidak ada guna lagi.
Sebab tu saya cuba jelaskan dahulu pada malam ini, kena ingat mengatakan bahawa hari kiamat kita tidak ada atas bumi ini. Allah sebut yauma tubaddalul ard ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina bil asfad sarabiluhum min qatiran wa yakhsha wujuhuhumun nar yajziyallahu kulla syai'in ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Surah Ibrahim 48-51. Ini nak tasawur dahulu, nak mengatakan bahawa bila berlaku kiamat nanti, Allah sebut yauma tubaddalul ard ghairal ard, hari yang Allah Ta'ala akan gantikan, akan hapuskan bumi kita ini, akan hilang bumi kita ini, Allah ganti dengan bumi baru. Bukan bumi sahaja hilang, diganti wassamawat, ke semua langit-langit dengan isinya dihabiskan, dihapuskan ke semua sekali. Pada ketika itu Allah buat bumi baru, alam baru, dipanggil alamul akhirah, alam akhirat. Pada ketika ini wa barazu lillahi wahidil qahhar, semua makhluk dari seawal-awal insan sampai ke akhir insan, malah hayawan juga, hayawan juga. Wa idal wuhushu husyirat, Allah akan bangunkan balik wuhush, binatang-binatang buas yang menzalimi kawan-kawan dia dahulu. Semua wa barazu lillahil wahidil qahhar, mereka akan bangun, berkumpul, beramai-ramai untuk menghadap Allah yang Maha Perkasa. Bila bangun ketika itu, semua dalam tasawur mereka pada ketika itu dan tasawur kita daripada hari ini, bangun itu bangun untuk menentukan nasib masing-masing, menentukan kemana kita pada akhirnya. Memang pada ketika itu hanya ada dua sahaja, immal jannah wa imma ilan nar. Sama ada kita akan mendapat habuan yang baik kerana kita melakukan perkara yang baik dalam dunia ini, kita akan masuk syurga. Kalau tidak, kita akan na'udzubillah masuk dalam neraka. Kerana itu dalam ayatnya wa taral mujrimina yawma idzin, kamu akan dapat melihat. Ini tasawur. Sekarang boleh tasawur dah, boleh gambarkan dah. Wa taral mujrimin, kamu akan nampak dengan mata kepala kamu mujrimin, orang yang berdosa, yang melakukan jinayah, mujrim yang jahat, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu nampak daripada awal dah, muqarranina bil asfar, mereka bangun pada hari kiamat dalam keadaan tangan dan kaki mereka telah sedia terbelanggu, terikat bil asfad, pada ikatan-ikatan yang cukup kukuh, rantai-rantai yang cukup teguh.
yang tidak mungkin sama sekali mereka boleh lepas. Bukan itu sahaja dalam tasawuf ini. Sarabiluhum min qatiran. Sarabil, mereka ada pakaian. Ada sebahagian tak berpakaian, ada yang berpakaian. Tapi buat apa pakaian? Kalau pakaian yang digambarkan dalam tasawuf ini, sarabiluhum, pakaian mereka min qatiran. Qatiran bahan yang dibuat pakaian itu amat panas dan mudah terbakar. Qatiran mudah sangat terbakar. Nak bayang kata pakaian yang cukup panas sampai ke peringkat yaksha wujuhuhumun nar, muka mereka dilitupi dengan bahan panas baju mereka sampai macam lecur hitam karena amat panas. Kenapa? Liyajziyallahu kullu nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Itu adalah balasan Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas tiap-tiap jiwa manusia, tetap diri manusia, dengan apa yang telah mereka lakukan dalam alam dunia. Maka sahabat, apa yang mereka tuai, apa yang mereka dapat dalam kehidupan ini. Kalau kehidupan dalam alam dunia ini penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangun dalam keadaan yang cukup selesa. Kalau dia memang menempah imannya yang rosak, amalannya yang tidak baik, lebih lagi yang kufur, maka pastilah yang belenggu tadi tidak dapat mereka lepas, kerana Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu amat cepat hisabnya. Artinya bangun sahaja pada hari kiamat, hisabnya sudah pun lengkap. Dia berhak mendapat azab. Daripada awal bangun pun mereka sudah mendapat azab. Itu satu gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala tentang yang nak berlaku ialah kita mati dalam alam dunia ini, kita masuk dalam kubur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra lil ajri was sawab. Dari tanah kamu dijadikan, dari unsur tanah. Adam dibuat daripada tanah, dan kita jadi daripada makanan daripada unsur tanah. Daripada tanah lah kamu dijadikan, kepada tanah kamu akan dikembalikan. Dan dari dalam kubur kamu Allah akan bangunkan untuk menerima balasan Allah pada hari kiamat. Itulah maka Allah Ta'ala sebut, wa ma amrus sa'ah illa kalamhin bil basar aw huwa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir. An-Nahl ayat 77. Cuba kita boleh tasawur, kita bayangkan, wa ma amrus sa'ah, urusan untuk Allah mengadakan, menjadikan hari kiamat. Perihal Allah nak jadikan kiamat itu macam mana? Kalamhin bil basar,
boleh berlaku cepat, secepat sekelip mata. Au huwa aqrab, kiamat boleh berlaku lebih cepat daripada sekelip mata. Inna Allah ala syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat berkuasa. Boleh berlaku begitu cepat, begitu segera, dan boleh bangun pula dengan begitu segera. Sampai kadang-kadang kita tidak percaya mengatakan bahawa mati hari ini, lepas selesai seksa kubur, kita akan menghadapi kiamat dan bangun balik. Di antara kita mati selepas masuk alam kubur dan berlakulah seksa kubur selesai, kita macam ditidurkan Allah sebelum berlaku hari kiamat. Berlaku kiamat, kita merasakan macam tidur dan bangun semula. Man ba'asana min marqadina hadha. Bila bangun sahaja kita merasakan siapakah yang membangunkan kita daripada hari kiamat ini. Segera subuh dia berlaku. Kerana itulah maka Quran memberi gambaran tentang berlakunya perkara ini. Letak diri kita di mana? Wa nufikha fis-sur فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Yasin 51 sampai 53 yang selalu kita baca. Ini tasawuf, gambaran yang Quran sendiri sebut, yang mudahkan kita faham dan boleh menjadikan pegangan. Wa nufikha fis-sur, akan ditiup sangkakala buat kali yang kedua. So, ada 2 kali sangkakala akan bunyi. Yang pertama, sangkakala menghancurkan semua alam. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bila bunyi sangkakala yang pertama, semua yang ada yang nama dia makhluk, dari sebesar-besar makhluk yang sekecil sampai yang sekecil-kecil makhluk, kullu man 'alaiha, yang ada atas alam ini ban, semua binasa, hancur, luluh, binasa. Yang tinggal ketika itu, yang kekal ketika itu, wa yabqa wajhu rabbika, zat Allah Ta'ala sahaja yang kekal, Dzil Jalal wal Ikram, yang memiliki segala kehebatan dan keagungan. Bila Israfil meniup, lain ke semua dah musnah, alam musnah, akhir sekali dia pun musnah, dia pun mati, maka habislah. Asyik ketika itu wayabqa, yang kekal, tetap ada, tetap agung, tetap wujud, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, zat Allah Ta'ala sahaja yang kekal. Entah berapa lama, wallahu a'lam. Yang tidak apa, kita dah mati, kita dah rosak pada ketika itu. Bila sampai masa Allah Ta'ala nak hidupkan balik ke semua ini, Allah mulakan hidup balik
Israfil dahulu. Tukang tiup tadi dia telah rosak, dia telah mati, telah binasa. Allah hidupkan dia dahulu. Allah jadikan balik sangkakala. Dia hidup balik, dia pegang balik sangkakala dia. Allah perintah dia tiup semula. Itulah yang ayat wa nufikha bis-sur. Dia tiup buat kali yang kedua sangkakala. Dan tasawur kita ataupun tuan-tuan boleh bayanglah dia sebesar mana sangkakala dan sebesar mana makhluk yang dipanggil Israfil ini yang pernah kita bincang dahulu. Tapi ingat baliklah, kita katakan bahawa dia Allah Ta'ala buat ada 600 sayap kanan, 600 kiri. Kalau 2 sayap dia buka sahaja sudah memenuhi angkasa kita. Allah buat dia dan buat sangkakala. Sekarang ini dia sedang memegang sangkakala itu. Dengan mulut sangkakala itu berada pada mulut dia. Hanya menunggu bila Allah nak perintah dia tiup. Besar, tidak boleh dibayang dengan kepala kita tu. Tapi fahamlah dia amat besar. Dan sangkakala amat besar, bila dia tiup itu, kekuatan suara itu dipanggil nafkhatan wahidah. Nafkhah, dia tiup sekali, goncang seluruh alam, hancur seluruh alam. Dia bangun semula. Dia tiup yang kedua, wa ilahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Tiup yang kedua sahaja, semua makhluk hidup yang seolah-olah mereka berada dalam kubur masing-masing dengar tiupan itu, semuanya bangun. Bangun ke mana? Ila rabbihim. Bangun nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yansilun, semua tahu mereka kena menghadap Allah, menghadap hisab, menghadap perhitungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, orang-orang yang selama ini tidak yakin dengan kiamat, orang-orang yang selama ini tidak hirau sangat pasal kiamat, bila bangun begitu dengan melihat mata mereka, melihat kehebatan hari kiamat, kehebatan makhluk yang bangun pada ketika itu, yang silun semua berkumpul dan menghadap kepada Allah Ta'ala. Qalu, orang-orang itu berkata, ya wailana, alangkah buruknya nasib kita. Asalnya wail makna binasalah kita ataupun celakalah kita. Ya wailana, alangkah buruknya nasib kita pada saat ini. Man ba'asana min marqadina, siapakah yang telah membangunkan kita dari tidur kita? Seolah-olahnya saya sebut tadi, selepas melalui seksa kubur, Allah tidurkan yang muslim, yang mukmin, yang kafir, yang musyrik, semua tidur. Bila bangun hari kiamat ini, orang kafir tadi, orang yang ingkar tadi, yang tidak bersedia tadi, dia tanya diri dia, man ba'asana min marqadina hadha, siapakah yang telah membangunkan kita, menghidupkan kita balik di tempat marqadina, tempat kita tidur selama ini.
Lalu mereka diberitahu, hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah dahulu kepada kita. Semasa di dunia kita dengar orang mengatakan bahawa ada hari kiamat, hari akan dibangunkan balik ke semua orang, hari yang dibalas Allah Subhanahu wa taala. Itu yang rasul-rasul menyatakan banyak kali dah. Inilah pokok janji, ini benar. Wa sadaqal mursalun. Benar sungguh para rasul Allah Subhanahu wa taala yang menyebut tentang hari kiamat, hari pembalasan sekarang berlaku sungguh. Menyesal mereka dengan tidak habis. In kana illa sayhatan wahidah. Tidak susah sangat Allah nak menguruskan hal ini, melainkan dengan Allah memerintahkan Israfil tiup yang tadi, sayhatan wahidah, suatu tiupan sahaja, suatu pekikan sahaja dengan suara sangkakala. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Dengan tiupan itu, semua makhluk yang hidup, yang bernyawa dan kesemua insan, tak ada kecuali seorang pun, bangun hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan terpas, akan jadi salah seorang daripada mereka yang aman. Dan dengan mengambil suatu makluman mengatakan makhluk Allah yang dikatakan makhluk yang dibebankan, yang ditaklidkan kepada mereka untuk beriman, berbakti, mematuhi perintah Allah ini, bukan sahaja insan yang berada atas muka bumi kita ini, tapi insan ataupun makhluk yang ala insan, makhluk yang mukallaf, yang ada akal, makhluk yang ada perasaan, makhluk yang boleh bertindak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala ini ada di mana-mana pun di langit-langit yang luas. Sebab itu dalam suratul Hajj Allah menyebut, walillahi yasjudu lahu man bis samawati wa man bil ard wasyamsu wal qamar wal nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al-'azab. Dan bagi Allah lah telah tunduk patuh, sujud, beriman dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala man bis samawat, makhluk yang berakal yang ada di langit. Ini kalau malaikat memang makhluk yang sentiasa patuh, tidak seorang pun yang tidak patuh. Tapi ini nak cakap pasal yang setengah patuh, setengah tidak patuh, lain daripada malaikat. Makhluk yang ala manusia, man fis samawat, kesemua yang di atas langit, di mana-mana pun planet yang ada makhluk macam ini. Wa man fil ardi, dan makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi selain manusia. Manusia ada ayat ujung. Di atas muka bumi kita ini ada makhluk yang Allah Ta'ala perintah kepada mereka beriman dengan Allah, patuh kepada Allah, taat kepada Allah, ada di langit, ada di bumi selain manusia. Maka diperincikan wasyamsu wal qamar, hatta matahari pun patuh kepada Allah. Wal qamar, bulan patuh kepada peraturan Allah. Wan nujum, cakrawala di langit, bintang-bintang, ada peraturan dia, patuh kepada Allah.
wal jibal, bukit-bukit, wasyajar, semua pokok, wadawa, semua makhluk yang melata di atas muka bumi, atas planet yang melata, yang lain pada manusia. Ujung tu baru datang. Wa kasirun minan nas, banyak juga daripada manusia yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Wa kasirun haqqa alaihil azab, dan yang banyak lagi mereka tidak patuh, mereka akan berhak menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangan, tasawur kita mengatakan bahawa ini yang paling banyak nanti akan berjumpa ini, yang menyesal, ya wailana man ba'asana min marqadina hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Banyak lagi menyesal kerana tidak cukup amalan dan sebagainya. Kerana itulah Allah menyebut yauma yad'u da'i ila syai'in nukur khusya'an absaruhum yakhrujuna min al-ajdasi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila ad-da' yaqulul kafirun hadha yaumun asir. Al-Qamar 6-8. Tengok Allah bayangkan, Allah beri gambaran, Allah beri tasawur kepada kita untuk melihatkan hari ini. Yauma yad'u da'i, hari yang akan kamu dengar seruan. Malaikat yang menyeru kepada apa? Ila syai'in nukur. Malaikat akan menyeru makhluk yang dibangunkan Allah pada hari kiamat, pada suatu hal hisab nukur yang diingkarkan oleh ramai makhluk. Nukran, nukur, orang yang tidak yakin kepada adanya hari hisab, tak yakin kepada hari kiamat, mereka menafikan ataupun macam tidak nak faham, mengatakan bahawa hari itu hari yang penentuan yang paling mustahil. Quran katakan ila syai'in nukur, malaikat menyeru insan, makhluk yang dibangunkan pada ketika itu, ila syai'in, satu perkara yang kamu kena tempuh, dan perkara itu nukur yang orang banyak ingkar dahulu. Khusya'an absaruhum, rupanya sungguh ada hari hisab. Tunduklah pandangan mereka ke tanah. Khusya'an, rendahlah pandangan mereka, arti mereka tidak sombong pada ketika itu. Kesemuanya kejut perut, dengan muka melihat ke bawah. Yakhrujuna min al-ajdasi ka'annahum jaradun muntashir, bangun melangkah, berjalan daripada tempat-tempat mereka dibangunkan, di kubur-kubur mereka. Mereka jadi seolah-olah jarad, belalang, muntashir, yang bersepak-sepak, yang mengata-kata. Allah menggambarkan, Allah mentasawurkan kepada kita, bila kita bangun pada hari akhirat nanti. Cuba kita, kalau tuan-tuan dapat melihat satu gambaran yang taklah bagikan. Kalau kita berjumpa dengan belalang yang berterbangan yang banyak-banyak. Saya pernah berjumpa ini masa buat umrah Ramadan beberapa tahun dahulu. Mungkin malam itu kot malam Qadar kot, malam 27. Tapi belalang yang begitu banyak
terbang di seluruh bandar Mekah, di atas Kaabah, dalam masjid lalang yang kuning itu, tak tahu berapa juta. Tapi yang kena sebut ni, gambarkan itu. Tidak belalang ramai, orang pun ramai, orang berjalan, belalang yang kena pijak, yang mati, yang ngak pada orang, yang macam-macam cerita, yang cek, yang cacat, yang cela, yang putus keting dan sebagainya. Itu gambaran yang kita lihat belalang, ada yang terbang, ada yang merangkak, ada yang melompat dan sebagainya. Itulah gambaran orang yang akan bangun nanti pada hari kiamat, ka'annahum jaradun muntashir. Ada yang merangkak, ada yang kesakitan, ada yang cacat cela, yang berjalan atas perut dia dan sebagainya. Itu yang Quran katakan, yauma yakhrujuna minal ajdas ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da'. Kesemuanya muhti'in, bercepat-cepat, bersegera-segera, ila da', menuju ke tempat yang mereka diseru, mereka dipanggil. Malaikat memanggil mereka ke sini, ke sini, ke sini, nak mengarahkan mereka kepada hisab. Ada yang terus diarahkan kepada neraka. Maka ayat mengatakan, yaqulul kafirun hadza yaumun asir. Di saat-saat yang begitulah, dengarlah kita, orang semua dengar suara keluhan daripada orang yang kufur kepada Allah, yang kurang persediaan mereka untuk menghadapi hari ini. Mereka berkata, hadza yaumun asir. Inilah hari yang paling sukar yang pernah kita tempuh. Sukar, tak berjalan sukar. Inilah yang di atas hadis, di atas hadis Nabi yang menyebut, di antaranya hadis, ada orang yang tidak boleh bergerak. La tazalu qadama ibni Adam inda rabbih hatta yus'al an arba'i qisah, an umrihi bima abna, wa an shababihi bima abla, wa an malihi bima anfaqa wa min aina iktasaba, wa an ilmihi bima ulim. Nabi sebut isaan, saat yang dikatakan hadza yaumun asir, ini hari yang cukup sukar. Maka hadis Nabi menyebut tidak akan bergerak dua kaki anak Adam, hatta kita pun akan kena. La tazalu qadamai ibni Adam inda rabbih, bangun kaki kita tidak boleh bergerak, walaupun nak bergerak, nak pergi cepat, selesai cepat, nak pergi dulu kalau boleh, tapi tidak boleh bergerak. Hatta yus'al an arba'i qisal, sehingga dia dapat menjawab, menjelaskan ada 4 perkara, 4 hal mustahak yang dia kena clear dahulu. Apa dia? 1, malaikat tanya, berapa umur kamu? Allah kurniakan sepanjang hidup dunia dahulu. Semua orang tahu dia mati umur apa. Kalau boleh kita jawab, kita jawab. Tak boleh, ada masa untuk mencari jawapan. Katakan berapa umur, kita jawab 60. Kalau yang mati 60, saya dah 31. Tapi soalan itu mudah, tapi yang nak payah jawab, Fima abna, kalau 70 tahun itu kamu habiskan umur itu di mana?
Bima afna. Habis umur banyak dalam ibadah ke atau dalam melawan? Habis dalam tidak taat ke? Habis dalam taat ke? Rupanya dia tahu rupanya. Umur kita habis banyak di mana? Kita renung sekejap, kita nampak rupanya paling banyak umur kita habis dalam tidur. Sebab mau tidak mau pun, kalau kita daripada kecil, macam anak kita sekarang, anak kecil, budak-budak dia tidur satu hari semalam 22 jam. 2 jam saja yang dia jaga, nak susu, nak pangsai, nak menangis, itu dah 2 jam saja. So tidur 22 jam. Dia besar sikit, tidur 20 jam. Besar lagi sikit, 18 jam. Besar lagi, tidur 10 jam. Besar lagi, tak akan kurang tidur. Hitung panjang kita, hitung panjang lah. Tidur yang tak kira tidur dalam masjid waktu khutbah, tak kira. Kadang tidur tengah ceramah pun tidur tu tak mikir. Kadang okey. Kalau kita ambil secara ringkas saja, daripada kecil itu kita 20 jam tidur, 18 jam tidur. Kau dah pencet, tidur naik balik. Daripada 6 jam tidur, 7 jam sehari semalam, bila pencet naik balik 8 jam, mungkin 10 jam. Lagi tera 15 jam tidur, tak ada kerja pun dia tidur. Kalau ambil ringkas secara purata, secara angka bulan, kalau ambil 8 jam sehari semalam, 8 jam daripada sehari semalam, daripada 24 jam, 8/4 24 is equal to 1/4. 1/3. 1/3. 8 jam daripada 24 jam, 1/3. 1/3 makna dia. Kalau umur kita 60 tahun, kita mati. Tidur 1/3. 20 tahun habis dalam tidur saja. Atau boleh nampak, bila Yus'al ditanya umur kau habis di mana, kena jawab, saya tidur selama 20 tahun. Dia tak apa, Ashabul Kahfi lagi lama tidur. Dia tidur 309 tahun. Tak apa. Itu takkan kurang tu. Kalau kurang pun tak banyak, lebih pun tak banyak. Adakah tidur itu mendatangkan makna taat, makna patuh, makna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidur bismillah pun tidak. Tidur dengan tidak berniat untuk bangun awal sembahyang subuh besok. Tidur yang tidak dirangka untuk bangun tahajud tengah malam. Tidur biasa. Yang pentingnya tadi umur itu yang telah kita spend dalam hidup kita, 20 tahun dah habis umur kerana tidur malam dan siang. Tak apa, baki lagi 40. Rupanya dalam umur kita ini, dalam zaman sekarang pula, kita habis umur kita untuk kerja-kerja dunia. Kita belajar, anak kita belajar di sekolah. Daripada bangun pagi, siap ke sekolah, tunggu bas, naik bas, pergi sekolah, belajar sekolah, balik pula. Tahu sehari berapa jam? Daripada tadika, sekarang orang belajar ke umur 3 tahun, pergi sekolah. Dia belajar apa? Kata-kata belajar pasal hal keduniaan. Lah, kita pun tahu, mengatakan cuba tengok apa yang anak-anak kita belajar untuk mendapat UPSR, ujian peperiksaan sekolah rendah. 5 mata pelajaran yang orang semua
nak sangat 5 terdapat 5A. Anaknya, cucunya 4 pun nak 5A. Pelajaran apa kita belajar? Bahasa Malaysia 1, bahasa Malaysia 2, BI bahasa Inggeris 3, 4 matematik, 5 sains. Agama di mana? Sains, matematik, bahasa Inggeris, bahasa Malaysia 1, bahasa Malaysia 2. Agama di mana?